Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Qala rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Wahai Tuhan, tambahkan akan kami, kepada kami ilmu, dan kurniakanlah kepada kami kefahaman. Ada orang belajar tapi tak faham. Ada orang tak belajar pun tapi dia faham. Itu faham telajar, buat faham, yang tu bahaya. Tak apa tu. Sebab kadang-kadang dia boleh faham, dia faham lambat. Setahun lepas dia belajar baru faham. Ada macam tu. Ada yang mati baru faham. Kita duk cerita tentang alam barzakh kubur. Kita pun tak tahu. Ustaz duk cerita lagu ni betul dah pun tak tahu. Besok hang masuk kubur hang tahu lah lagu mana. Baik, pasal tak ada lagi orang bangkit daripada kubur, matilah, bangkit balik cerita kat kita lagu ni. Walaupun ada lah juga, ada pernah kan di mana di Perak biasa dia kata dia tak masuk kubur lagi. Dia koma kot. Allah Ta'ala tunjuk kat dia siksaan dalam alam barzakh ataupun di akhirat macam ni. Dia bangkit tu, dia insaf. Wallahu a'lam. Cerita pun kita pun tak tahulah betul tak betul. Boleh jadi betul, boleh jadi tak betul. Allah Ta'ala dah tunjuk kita kan. Baik, kita baca ayat 23. Tengok bagaimana saya baca. Kemudian ikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inni wajadtu imra'atan tamlikuhum. Kita ulang balik banyak kali sikit. Inni wajadtu imra'atan tamlikuhum. Tiga kali. Inni wajadtu imra'atan tamlikuhum. Mampu. Selaru. Hak suara derah tu boleh selaru. Hak yang derah, hak yang tak derah tu dia tak selaru, tak tahu selaru pasal tak dengar suara. Kalau dengar suara mungkin lebih teruk pada hak dengar suara tu. Tiga, tak apa. Saya baca satu-satu. Inni wajadtum. Tum tu nampak tu terus. Tum ra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli syai'in wa laha arshun azim. Boleh tu. Dia kena satu-satu baru boleh. Baik, ini sesungguhnya aku atau saya, wajadtu jumpa, menemui, menjumpai, wajadtu tu imra'atan, seorang perempuan, ratu, maharani, ketua kerajaan, perempuan ni, tamlikuhum,
memerintah mereka, memerintah rakyat jelata lah. Tamlikuhum, menjadi raja mereka. Wa utiyat, dan diberikan, dikurniakan kepadanya perempuan tu, min kulli, segala sesuatu, min kulli, semua, macam-macam, syai'in, sesuatu, daripada segala sesuatu ada belaka kat dia. Walaha, dan bagi perempuan ni, bagi maratu ni, bagi maharani ni, arsyun azim, singgasana yang besar, tempat dia bersemayam, tempat dia duduk, tempat dia mencemar duli. Dia dah mencemar duli, mempunyai singgasana yang besar, tempat dia duduk tu, tempat dia duduk berehat tu, tempat dia ni hebat. Arsyun azim, perempuan ni. Hud-Hud dalam kata-katanya menyebut tentang perkara keduniaan, iaitu negeri Sabak diperintah oleh seorang maharani yang namanya Balqis binti Syarahil. Nama dia Balqis binti Syarahil. Dia waris tahta kerajaan pak dia. Dulu pak dia itu adalah maharaja yang luas jajahan dan taklukan dia. Jadi dia kurnia tak ada, mungkin ada anak lelaki lah. Biasanya raja ni dia akan wariskan kepada anak lelaki. Jadi kok anak lelaki tak ada, jadi anak perempuan lah. Dan dikurniakan bagi dia segala sesuatu, ada singgasana besar. 2. Ratu Balqis dikurniakan Allah kekayaan yang sangat banyak, cara pemerintahan yang teratur dan persediaan angkatan perang yang besar. Semua kelengkapan seperti ini tidak dapat kecuali hanyalah pada kerajaan besar yang sahaja. Jadi kerajaan-kerajaan besar, maka mereka punya persediaan kelengkapan angkatan perang mereka teratur besar, hebat, dahsyat. Kalau kita kata negara apa yang hebat, Amerika tu dia macam-macam kan, bukan takat pangkalan dalam negara mereka, pangkalan di luar negara mereka, di negeri-negeri yang lain, negeri Arab, contohnya Arab Saudi dan negeri Arab yang lain, ada mereka punya pangkalan mereka besar. Tu nak tunjuk, nak abang kata kerajaan besar. Malaysia kalah Hawaii lagi lah, tak kalah. Kita pun terpaksa beli kalau kelengkapan perang daripada negara-negara yang lain. Yang kadang-kadang kita beli pun hak second hand. Baru ni yang hebat, anak warga Malaysia kita, dia cipta kereta perisai. Kereta perisai kan kereta kebaik, lebih kurang lah. Beda kan, adalah beda kan. Kereta kebaik tu kereta perisai. Sah, hebat tengok. Berapa tahun dah kita merdeka, baru boleh sebiji. Biji, kalau biji dah lebih tinggi, saya tengok sebiji je lah kan. Tak apalah, bagaimanapun tahniah lah. Tapi nak dibandingkan dengan dunia, dengan negara-negara yang besar, kita jauh ketinggalan lagi. Yang ketiga, dia mempunyai sebuah singgasana yang besar, tempat bersemayam di atasnya. Singgasana itu salut mah. Mereka kata Saddam Hussein Iraq, dia punya rumah dia dalam dia tu kelengkapan perhiasan, perabu-perabu dibuat daripada mah. Jangan memang hebat. Kita nak bubuh tangan gelang ni, ya Allah, himpun 10 tahun baru boleh dakap pulut dakap. Ini ke mereka buat tu dia macam benda biasa je, tak ada apa. Singgasana salut mah, bertatahkan mutiara-mutiara tu dia mahal-mahal semua ni.
dan batu-batu permata yang beraneka macam. Jadi benda-benda ni tu semua bernilai tinggi lah. Terletak di dalam sebuah istana yang agung dan terseram indah. Ui, tak mana indah ni, tak tahulah ya Allah. Dengan demikian jelas sekali menunjukkan Ratu Balqis ini adalah seorang maharani yang terbilang dengan keagungan luasnya jajahan taklukan dia berbanding dengan raja-raja yang lain memerintah. Jadi waktu itu juga ada kerajaan Nabi Sulaiman yang hebat, dan waktu itu juga ada sama sekali dengan dia kerajaan Ratu Balqis di belah Yaman, di negeri Sabah. Baik, wajadtu wa qaumaha. Yang ni kita kena baca pula. Habislah. Itu cerita pasal Ratu Balqis. Ada orang depa tak bagi bubuh dengan nama Ratu Balqis budak-budak kecil. Pasal apa? Pasal dia berkata itu nama yang biasanya dibubuh kepada anak jin. Kita Rabi, apa nama anak jin? Ahmad Al-Bab. Ya, Ahmad Al-Bab lah. Habis puan aku tuak geng-geng tu lah. Geng-geng tu. Jadi Balqis, dia kata macam tu. Sebab dia ada cerita dia, Balqis ni pun dikatakan bahawa menurut ada riwayat mak dia kot adalah jin. Maknanya Balqis ini campuran manusia dan jin. Wallahu a'lamu bis-shawab. Hari kita tengok pokok ada disebut dalam ni. Boleh tak kahwin dengan bunian ni? Kita kata bunian lah. Baik. Wajadtu, kita baca satu-satu. Sedia. Wajadtuha dal tu masuk dalam huruf ta. Wajadtu, nampak tak ada dah dia bunyi dal kan? Wajad, kalau dal wajadtu ni tak ada dah dal tu, dimasukkan ke dalam ta. Jadi wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lisyamsi min dunillahi wa zayyana lahumus syaitanu a'malahum fasaddahum 'anis sabili fahum la yahtadun. 24. Nampak tak 24 tu? 2 kemudian 4. Nampak tak? Baca ke ayat 24, nanti boleh ingat ayat sekali. Baik, kita tengok maknanya. Saya baca sekali lalu. Wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lisyamsi min dunillahi wa zayyana lahum asy-syaitanu a'malahum fasaddahum 'anis sabili fahum la yahtadun. 24. Okey. Wajadtuha. Siapa yang kata wajadtu ni? Siapa yang jumpa ni? Lu. Ada apa dah? Hud, aku berjumpainya. Aku melihatnya. Wa qaumaha, dan juga kaumnya, rakyat dia lah, yang berada di bawah
pemerintahan dia, aku dapati dia dan juga kaum dia yasjuduna, sujud. Yasjuduna, mereka sujud lisyamsi, kepada matahari, pada matahari, min dunillah, selain daripada Allah. Maknanya dia sujud kepada matahari selain daripada Allah, bukan kepada Allah, bukan kepada Allah. Wa zayyana, dan dihiaskan, maknanya dinampak benda tu baik. Lahumus syaitan, bagi mereka, lahum asyaitan, syaitan. Syaitan menghiasi apa yang mereka buat itu nampak baik. A'malahum, perbuatan mereka, pekerjaan mereka, pekerjaan yang tak elok. Apa pekerjaan yang tak elok ni? Sujud kepada matahari. Syaitan dia main, dia habaq kata inilah yang elok. Macam tu. Wa zayyana lahumus syaitanu a'malahum. Jadi apa yang mereka buat ni, mereka rasa terbaik, the best. Yang ni dah bagus dah kata. Fasaddahum, maka menghalang mereka daripada jalan as-sabil, jalan yang benar lah maksudnya. Menyebabkan mereka terhalang daripada jalan kebenaran. Mereka tak nampak yang baik, pasal setan duk main, duk habaq kat mereka, yang hampa buat ni bagus tak ada, dah bagus amat, yakmat lah, mau tak buat. Fahum la yahtadun, maka mereka ini tidak yahtadun, mendapat petunjuk. Dengan sebab mereka apa yang mereka buat tu, mereka tak dapat petunjuk Allah. Fahum la yahtadun. Baik, kita tengok huraian dia dalam kitab-kitab Ibnul Asir ni. Lepas urut cerita benda keduniaan yang ada pada Balqis dan rakyatnya, hebatnya, eloknya, besarnya kerajaan Ratu Balqis ni dicerita, maka diceritakannya pula tentang agama dan kepercayaan mereka. Cerita pula apa punya agama mereka ni, kepercayaan mereka apa dia, cerita pula. Dan saya dapati rakyatnya dalam keadaan hidup yang sesat. Saya tengok mereka ni hidup dalam kesesatan. Hud kata kepada Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam, kerana mereka semua sembah matahari, bukan mereka sembah Allah. Sembah matahari. Sembah matahari ni agama apa? Agama Majusi. Dulu ni kuat di mana? Kuat di Iran. Terpadam api di biara Majusi. Lebih kuat lagu tu pula, lagu tu. Waktu Nabi Muhammad lahir, api yang mereka anggap suci di Parsi terpadam. Yang 300 tahun yang diriwayatkan, 300 tahun api itu tak padam. Bila Nabi lahir, nak habaq kata hebatnya, nak habaq kata tanda-tanda kekuasaan Allah, Nabi akhir zaman dah lahir, terpadam api yang 100 tahun tak terpadam di biara Majusi, di rumah ibadat Majusi kat Parsi. Jadi Balqis pun sama. Mereka sembah api, sembah matahari. Lebih kurang ni lah. Anu sembah api, ini matahari. Yalah. Ada persamaan lah di situ. Bukan menyembah Allah. Mereka kata ada kaum sembah
Taslim sebuah matahari kan. Taslim. Orang Melayu macam kita sembah matahari. Dia buat lagu mana? Ha? Ha? Tak semayang. Dia tak semayang lah. Pasal dia peniat. Dia peniat. Aku semayang maghrib 3 rakaat. Niat dalam hati. Oh, selesai. Tak payah semayang. Tak payah angkat tangan. Tak payah sujud. Tak payah rukuk. Jadi niat je. Kita ada 13 rukun. Kan? Dia buat rukun pertama lah. Niat. Itu je. Selesai. Makan di tempat lalu tu. Apa makan niat tengok. Aku niat makan ayam. Dah. Ayam makan baby. Tak buat lagu tu dah. Tu orang yang sesat ni dia rasa dia buat tu elok. Dia rasa dia buat tu elok. Baik. Dengan menangkalkan matahari itu dan alam semesta ini tidak ada Tuhan yang menciptakannya. Mereka duk anggap alam semesta ni tak ada yang mencipta, jadi sendiri. Ada puak yang memang mereka duk berasa macam dunia ini, alam semesta ini dia jadi sendiri, semula jadi. Tak ada siapa yang menjadikan. Ada setengah manusia sangka macam tu. Segala kerja dan amalan mereka yang buruk mereka pandang semuanya baik semua. Disebabkan setan yang duk bisik bagi nampak apa yang mereka buat yang tak baik tu jadi nampak baik. Demikian kepada orang yang mahu dipujuk dan digodanya. Dan mereka itu pula dihalangi oleh syaitan, oleh syaitan. Kita disebut setan. Oleh setan. Itu juga dari mengikuti jalan yang benar. Itu jalan, setan tak akan benarkan kita berada di jalan kebenaran. Sebab tu orang yang berada di jalan kebenaran banyak sangat liku-liku, onah dan duri yang perlu dihadapi. Oi, nak main surau ni pun bukan senang. Nampak pendatang lain lagi. Bukan senang. Nak boleh main nampak tangga masjid padahal rumah sebelah lah. Kadang-kadang kita tengok tak tentu orang rumahnya jauh di ujung kan. Nak masuk kenduri, Masya Allah, kereta bersusun dalam sampai masjid, sampai surau. Jauh. Kadang-kadang rumah dekat pun tak sampai-sampai. Tunggu mati baru dah sampai. Tu pun orang bawa main. Iaitu jalan yang ditunjukkan oleh para rasul ke arah mengabdikan kepada Allah dan menyembahnya kepadanya sahaja dengan seikhlas-ikhlasnya, sehingga akhirnya mereka tidak mendapat petunjuk atau pimpinan. Sebab apa kita ni tak dapat hidayah Allah? Pasal kita ada buat satu benda-benda yang tak elok, jadi menghalang daripada dapat hidayah, pimpinan, bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa dosa-dosa kita? Sebab apa yang kita buat? Sebab hitamnya hati kita. Sebab titik-titik hitam yang ada dalam hati kita menyebabkan kita tak nampak jalan kebenaran. Jadi fikir-fikirlah kita ni baik dengan dekat dengan kebenaran ke ataupun jauh dengan kebenaran. Jauh dengan kebenaran tu jangan duk salahkan orang pula. Hanglah tak panggil aku. Hanglah tak abang kat aku. Jenuh duk abang. Alah. Kalau orang betul-betul dia usaha, dia tak ada alasan, dia sendiri mencari, bukan gaduh tunggu orang duk abang kat dia. Dia usaha. Ya, dapat hidayah tu dia rajin main masjid, mengaji, dia suka kebaikan, dia suka baca Quran, benda-benda yang baik. Mudah kan?
Itu dia suka cenderung hati dia benda-benda baik. Artis, alhamdulillah ramai dah bertuduk, walaupun kadang-kadang kita tengok ada lagi yang tak sempurna, ada lagi yang nak kena perbaiki, tak apalah, semuanya berubah. Pak Nel tu, Aznil Datuk Aznil Nawawi, kenal tak? Kenal? Tak kenal, ni pergi mati lah saya. Dia kalau kata dia ada penggambaran ke, ada program ke, bila wasuk semayang, dia semayang. Dia orang yang awal semayang. Lepas semayang, dia akan buka Quran, baca Quran. Tu tengok orang, kalau dari petang tengok tu, dia ada ni, kan. Tapi alhamdulillah, ada pelakon-pelakon, penyanyi yang kita nampak macam biasa, tapi mereka laksanakan kewajipan. Tak apalah, lepas kat mereka, paling kurang lepas kat mereka. Jadilah kita pun seronok tengok. AJL semalam, AJL Anugerah jual lagu, tengok tak? Anugerah jual lagu 35. Dulu ni hak masuk tanding, hak duk nyanyi tu, mana ada nak pakai tudung. Ui, Aida Abdul. Tengok nombor 1 sebenarnya, nombor 1 je tak tudung, tak apalah. Kemudian mudah-mudahan lah. Kakak tu anak menakan pada Ella. Tak tahu. Nombor 2 Aina Abdul. Aina Abdul pakai tudung lah, dia pakai tudung lah. Nombor 3 Jemaah Abdillah dengan Wani Hasrita, dia berdawai pakai tudung. Kan? Apa persembahan terbaik? Tak pakai tudung lagi. Tapi dia dah pergi baik dulu seksi. Lari dah kurang lah seksi, pakai sopan lah sikit. Zizi Kirana. Vokal terbaik dulu tak pakai tudung, baru yang pakai tudung Ernie Zakri. Tu dia contoh pasal AJL pula ni. Jangan main. Alunan masjid. Apa dah? Oh, tu hak Kedah punya. Kita ni main Malaysia. Malaysia. Masya Allah, tak tahu. Oh, dah je masuk tu tak tahu, tak baca pun tu. Hak tu tak baca. Tu hebat. Dia zikir dia lah. Dia pergi terima lah sebagai imam. Tapi yang jalan tu zikir pun semua, susah bedah hari semua beranan. Harap tu imamnya mampu. Kadang-kadang tu imam yang ambil nama lah. Padahal orang lain duduk bulut. Kemudian ada orang tu saya buat majlis saya buat Fatimah tu dia dulu lagi. Jurusan okey, kemudian orang yang mengaji, kadang orang yang bekerja, ada yang kena pejabat, dia perlu pisau pejabat. Kalau kata majlis-majlis kampung, orang tak nak buat bendang atau oleh getah, dia buat datang apa? Dia bukan dia lain. RM5,000. Majlis kita baru, majlis saya baru RM1,000 lebih. Boleh. Majlis kampung kan. Baik, masuk waktu dah ni. Kita tidak berapa petunjuk atau pimpinannya. Alla yasjudu. Kita baca tu lagi lah. Dah tak? Boleh lah, tu lagi sikit lah. Habis contoh AJL tu. Jadi mereka makin elok, makin baik, dapat alhamdulillah macam tu kan. Ada yang berhenti terus, dia dapat hidayah, dia dapat tu, dia ubah, berhenti terus. Buat betul lain tak apalah. Kalau ada dia sumber lain, ada kemahiran lain. Baik,
25. Alla yasjudu, kita baca. Alla yasjudu lillahi alladhi yukhrijul khaba'a fis samawati wal ardi wa ya'lamu ma tukhfuna wa ma tu'linun. Okey. Allah, mengapa mereka tidak? Mengapa tidak macam tu? Allah, mengapa tidak yasjudu lillah, mereka sembah kepada Allah allazi, yang yukhriju, mengeluarkan, khaba'a, barang yang tersembunyi. Apa yang tersembunyi? Mengeluarkan yang tersembunyi di langit, fis samawati wal ardi. Allah Ta'ala, kenapalah mereka ni tak sembah Allah yang mengeluarkan macam-macam daripada langit dan di bumi. Wa ya'lamu, dan Allah Ta'ala mengetahui, ya'lamu ma tukhfuna, apa yang kamu sembunyikan, wa ma tu'linun, apa yang kamu zahirkan, apa yang kamu terangkan, wa ma tu'linun, apa yang kamu jelaskan, apa yang kamu terangkan. Mana lawan daripada tersembunyi tadi. Kemudian Hud itu menyangkal perbuatan penduduk Sabak yang rela dihalang syaitan dari jalan yang benar sehingga tidak mendapat petunjuk. Jadi Hud ni kata ni, pasal apa yang hangpa tak sembah Allah? Macam tu. Mengapa mereka tidak menyembah Allah, padahal Allah sajalah yang berhak disembah, kerana Dia berkuasa mengeluarkan hasil kekayaan alam yang tersembunyi di langit, misalnya seperti air hujan. Allah Ta'ala lah yang menurunkan hujan, yang mengeluarkan apa yang ada di langit. Apa dia? Hujan. Salah satunya dan mengeluarkan, dan yang tersembunyi di perut bumi seperti tumbuh-tumbuhan dan benda galian. Allah Ta'ala yang mengeluarkan daripada tanah yang tandus tumbuh-tumbuhan yang menghijau yang dimanfaatkan oleh manusia. Bukan takat tu, jumpa galian kadang-kadang ada emas, ada permata, ada dan sebagainya, ada dalam tanah tu barang-barang yang berharga. Yang lain ini orang duk rebut datang tu lah, jenis-jenis tu lah yang sampai mati-mati hero. Kalau negara Arab apa dia? Minyak. Kan? Kita pun sama. Kan? Di mana orang tu ni? Di Terengganu, di Pahang. Pahang terbaru. Sebelum tu ada yang Terengganu kot, dia gali-gali sampai lubang dalam, dia lagi runtuh, mati. Mai. Hak Kedah tu mana? Hak Kedah? Tak ada yang terbaru. Hak Kedah ni apa benda tahu dia kata ni, tahu lah saya pun. Biar pergi kat bagi kat MB lah, dia lah buat kan. Tak tahu apa. Ya. Baik. Macam pula. Di sini. Bendera pun semacam yang dia lah juga yang bendera pun. Yang apa sahaja lah yang digunakan, apa sahaja yang keluar, yang dapat dimanfaatkan oleh manusia, tak kira lah apa pun. Begitu pula Allah mengetahui apa yang disembunyikan dan yang dilahirkan oleh makhluk lain berupa kata-kata maupun berupa perbuatan. Allah Ta'ala tahu. Allah Ta'ala yang mengetahui
Yang duk sembah matahari itu bukan ada apa pun, bukan tak ada apa pun, dia hanya sebagai menjalankan tanggungjawab ataupun perintah Allah supaya dia menyinari kepada bumi, lalu cerah menerang, manusia boleh buat macam-macam. Dia pun makhluk, tapi mereka ni tak sampai ke tahap itu. Mereka tak nampak, mereka terhalang daripada dapat melihat bahawa semua yang berlaku kepada mereka adalah di atas adalah kerana kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang patut mereka sembah. Allahu la ilaha illa huwa rabbul arsyil azim. Allah yang tiada Tuhan melainkan Dia, Tuhan pemilik yang mengatur arasy yang agung. Selesai kat situ, nanti kita sambung lagi ayat yang ke-26 dan dah kita dapat 3 ayat lagi akan sambung cerita pasal Balqis. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ada pertanyaan? Tak ada, sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.